Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pagi ini, Muhammad, untuk sama-sama mendengar perkongsian tafsir daripada panel kita yang tak asing lagi, iaitu Dr. Widus. Baik, sebelum tu kita mulakan perkongsian kita pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, saya menyerahkan program kita pagi ini dengan kepada Dr. Widus. Dipersilakan Doktor. Ya, terima kasih Saudara Iskandar. Jumpa lagi semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Al-Qail fi muhkam kitabih, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Qail fi hadisihi syarif, Man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyarah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Wa ba'd. Jadi insyaAllah sebelum kita memulakan lanjutan kelas kuliah tafsir Permata Nusantara, saya terlebih dahulu menyapa ikhwah-ikhwah yang ada di merata-rata tempat melalui platform online ini. Kita jumpa semula. Jadi mari kita memulakan pengajian kita ini dengan membaca lanjutannya. Sila nampakkan di skrin. Ya. Okey. Susunan kalimat basmalah. Harmoni antara makna yang mahu dizahirkan dengan rangkaian keseluruhan basmalah. Bahan keharmonian ikut tangan yang saling berpegangan dengan eratnya. Al-Biqai dalam tafsirnya berkata, lafaz jalalah, yakni Allah, dalam susunan
Ya, tak apa saya cuba baca sebab mungkin ada gangguan teknikal pada Iskandar ya. Jadi Allah pada basmalah apabila merangkumi makna asma'ullahi ta'ala al-husna, ia duduk paling awal dalam susunan basmalah. Kemudian diikuti Ar-Rahman sebagai sifat Allah yang juga turut diperkatakan sebagai nama Allah yang mempunyai darjah dan kedudukan yang sama dengan lafaz jalalah. Hal ini kerana sifat Ar-Rahman hanya untuk Allah semata dan tidak dibolehkan kepada sesiapa pun makhluk Allah untuk menyandang nama ini. Selain itu, makna rahmat yang terkandung pada Ar-Rahman adalah lebih syumul berbandingkan rahmat yang terkandung pada Ar-Rahim. Oleh itu, penempatan Ar-Rahman pada basmalah mendahului Ar-Rahim. Ya, susunan kalimat basmalah ini adalah selari dengan kenyataan yang sedia ada yang sah, yang mana nikmat kewujudan makhluk tersahir melalui lafaz jalal Ar-Rahim adalah mendahului semua jenis nikmat. Kemudian diikuti dengan nikmat am yang tersahir pada perkataan Ar-Rahman, dan seterusnya diikuti dengan nikmat khas yang dikurniakan kepada hamba-hambanya yang terpilih yang tersahir melalui perkataan Ar-Rahim. Jadi pola binaan basmalah bukanlah sembarang binaannya. Nampak sangat bagi orang yang mempelajari struktur bahasa Arab, grammar bahasa Arab, bahawa susunan ini memang datang daripada Allah. Susunan yang palu dan kemas. Jadi daripada pola binaan itu tersahir banyak makna-makna tafsir. Sebagai contoh, kemungkinan ada yang bertanya, kenapa pada lafaz basmalah nama Allah yang paling awal duduk di situ berbandingkan nama-namanya yang lain? Kenapa Allah lebih awal dulu berbandingkan Rahman dan Rahim? Sebab lafaz jalalah Allah itu merangkumi semua nama-nama Asmaul Husna. Jadi di dalam Allah itu ada juga Ar-Rahman, ada juga Ar-Rahim, ada juga At-Tawwab, ada juga Al-Ghafur, ada juga Asy-Syakur. Banyaklah. Semua lafaz jalalah ada duduk dalam lafaz semua lafaz Asmaul Husna Ta'ala ada duduk pada lafaz jalalah. Jadi yang merangkumi semua Asma'ullahi Ta'ala Al-Husna. Oleh itu ia diawalkan penyebutannya berbandingkan sifat-sifat yang lain. Kemudian sekiranya ada yang bertanya, kenapa pula Ar-Rahman lebih awal disebutkan kepada Rahim? Karena sifat Ar-Rahman ini darjatnya hampir sama kedudukannya dengan Allah. Lafaz jalalah Allah. Sebab dalam seperti yang dinyatakan oleh ulama, tidak boleh seseorang menyandang nama Ar-Rahman. Jadi tak ada orang yang coba tidak dibenarkan orang mengatakan saya adalah Ar-Rahman, tak boleh. Oleh itu Musailam Al-Kadzdzab dia dibunuh karena dia mengatakan saya adalah Rahman Al-Yamamah. Tak boleh. Ar-Rahman itu hanya Allah semata yang boleh menyandangnya ya. Kecuali kalau ditambahkan Abdul Rahman boleh, tapi kalau Ar-Rahman memang tak boleh. Kemudian rahmat yang ada pada Ar-Rahman lebih syumul berbandingkan rahmat yang ada pada Ar-Rahim. Kalau rahmat yang ada pada Ar-Rahim dia lebih khusus ya, untuk hambanya yang beriman di akhirat. Jadi itu semua alasan kenapa susunan basmalah macam tu. Allah dahulu duduk lebih awal, kemudian Ar-Rahim, kemudian Ar-Rahim duduk paling akhir. Semua berdasarkan darjat dan tingkatan makna yang ada pada setiap Asma'ullah Ta'ala Al-Husna itu ya. Okey, lanjut. Susunan perkataan basmalah, lanjut. InsyaAllah. Susunan perkataan basmalah ini menarik perhatian banyak ulama. Penjelasan mereka tentang rahsia di sebalik susunan tersebut telah banyak merungkai makna-makna ketauhidan terkait keistimewaan lafaz ialah Allah dan Asma'ul Husna yang banyak. InsyaAllah, tolong scroll. Penjelasan mereka tentang rahsia di sebalik susunan tersebut telah banyak merungkai makna-makna ketauhidan terkait tolong slide terkait keistimewaan lafaz jalalah Allah dan Asma'ul Husna
Dan Asmaul Husna yang banyak. Said An-Nursi. Skrinnya Said Nursi di atas. Said Nursi. Said Nursi dalam kitabnya Isharat Al-I'jaz menyatakan beberapa perkara penting seperti berikut. Yang pertama, Allah mempunyai nama yang menunjukkan zatnya secara langsung seperti lafaz Jalalah Allah, dan ada juga kumpulan nama yang menunjukkan sifat perbuatannya seperti Ar-Razzaq, Tuhan yang Maha Pemberi rezeki, Al-Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Al-Muhyi, Tuhan yang Maha Menghidupkan, dan sebagainya. Terus Ustaz. Terus. Yang kedua, Allah mempunyai banyak nama kerana Dia mempunyai makhluk yang beraneka ragam. Setiap makhluk memerlukan kudrat azali Allah. Oleh itu, basmalah menjadi wasilah terbaik untuk mengaitkan diri dan pekerjaan yang dilakukan dengan kudrat azali Allah. Apabila pertalian manusia dengan Allah terwujud dalam setiap perbuatannya, maka ia pun berpeluang mendapatkan berkat Allah yang berkekalan. Okay, minta tolong scroll. Yang ketiga, perkataan Allah merangkumi semua sifat kesempurnaan yang terzahir pada Asmaul Husna yang lain. Oleh sebab itu, lafaz Jalalah Allah adalah pertama yang duduk pada permulaan basmalah, dan Asmaul Husna yang duduk seterusnya menjelaskan kesempurnaan, keagungan dan keindahan zat Allah yang ditunjukkan oleh lafaz Jalalah Allah ini. Menurut Syekh Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Asma'ullah Al-Husna, di antara laluan yang terbaik dan pantas untuk mengenali Allah adalah mengenalinya melalui Asma'ul Husna. Dari kesekian banyak nama tersebut, hanya lafaz Jalalah Allah yang menunjuk langsung zat Allah yang wajib ada, wajibul wujud, berdasarkan petunjuk dilalah alamiyah. Inilah keistimewaan lafaz Jalalah Allah. Adapun Asmaul Husna yang lain menunjukkan kekuatan tauhid yang terkandung di dalam lafaz Ya. Jadi saya rasa sudah jelas bagi semua penonton ya. Kenapa lafaz Jalalah Allah duduk awal-awal pada basmalah? Karena dari sekian banyak nama Asmaullah Ta'ala Husna, Asmaul Husna hanya lafaz Allah yang menunjukkan zatnya. Jadi sebaik sahaja kita menyebut Allah, kita sudah menunjukkan zat Allah. Ya, adapun sifat-sifat Allah yang lain itu menunjukkan sifat perbuatannya. Jadi kesempurnaan makna tauhid yang ada pada setiap sifat-sifat Allah ada juga dijumpai pada lafaz Jalalah Allah. Ya. Kemudian siapa ini tuan guru kita Ustaz Abdul Samad, kawan saya dan sahabat saya, pernah menyatakan bahwa keistimewaan lafaz Jalalah Allah ini kalau dibuka alif lamnya menjadi lahu juga merujuk kepada Allah. Kalau dibuka lagi lamnya menjadi hu tetap juga merujuk kepada Allah. Jadi bagaimanapun kedudukan Allah ini selalunya merujuk kepada Allah. Sama ada lahu atau hu atau lillah, semuanya merujuk kepada Allah.
Ya, sama ada dibuka alif lamnya menjadi lillah, Allah juga. Dibuka lagi lamnya lahu, Allah juga. Dibuka lagi lamnya hu, Allah juga. Semua merujuk kepada Allah. Okey. Yasir lanjut. Jadi berseronok dengan lafaz Allah. Jadi salah satu sikirnya waliullah itu memang lafaz Allah, 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 Allah. Sebab semakin banyak mereka menyebut lafaz Allah, semakin ada keseronokan dalam jiwa, ya. Kebersamaan dengan Allah. Jadi perbanyaklah menyebut, berseronoklah dengan memperbanyak menyebut nama Allah dalam zikir kalian. Okey, lanjut. Ia seolah-olah berdiri sebagai pentafsir yang menjelaskan siapa Allah yang sebenar. Melalui penjelasan tersebut, diketahui kesempurnaan sifat-sifat Allah melalui petunjuk dilalah wasfiyah. Ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu seolah-olahnya duduk sebagai pentafsir, ya. Jadi sekiranya dia bertanya siapakah Allah itu, maka Ar-Rahman ia akan memberikan pentafsir. Pentafsir pertama mengatakan Allah itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu macam ni. Kemudian datang lagi Ar-Rahim. Allah itu adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim itu macam ni. Jadi semua nama-nama Allah itu seolah-olahnya selain daripada lafaz jalalah, seolah-olahnya menjadi pentafsir bagi lafaz jalalah. Okey, lanjut. Jika anda bertanya, kenapa ketika membaca basmalah kita mengucapkan bismillah dan bukannya dengan ucapan billah? Terdapat beberapa alasan yang dinyatakan Syekh Abu Su'ud Afandi dalam tafsirnya Al-Irsyad seperti berikut. Yang pertama, pola binaan basmalah yang sedemikian untuk membezakan antara sumpah, al-yamin dan harapan, at-tayammun. Pada basmalah, kita tidak mengucapkan billah kerana polaan seperti ini adalah memberi maksud kepada sumpah. Manakala harapan kita mendapatkan pertolongan Allah pada basmalah adalah melalui pola binaan seperti ini, bismillah, dan bukannya dengan perkataan billah. Yang kedua, kita ada masanya berdoa memohon pertolongan dengan menyebut zat Allah secara langsung, khususnya ketika kita melaksanakan sesuatu kewajipan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Solat sebagai contoh, kita berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya kita berterusan menegakkan solat. Permohonan ini terzahir apabila kita mengucapkan iyyaka na'budu. Kita ada masanya juga berdoa memohon pertolongan dengan tidak menyebut nama Allah secara langsung, tetapi menyebut dengan atas nama Allah sebagaimana yang ada pada bismillah. Kedua bentuk dan cara berdoa ini terdapat di dalam Al-Fatihah. Terkait khusus kedudukan Ar-Rahman yang selalunya mendahului Ar-Rahim dalam penyebutan, sekiranya kedua-dua sifat Allah ini disebutkan dalam satu rangkaian perkataan seperti basmalah. Majoriti ahli tafsir berpandangan bahawa sifat Ar-Rahman menzahirkan usul nikmat atau nikmat besar yang nampak jelas oleh indera dan mudah dikesan serta diketahui. Nikmat seperti ini dikenali dengan perkataan Jalail an-Na'im. An-Ni'am. Jalalil an-Ni'am. Allah menyatakan nikmat ini dalam Al-Quran sebagai salah satu petanda besar tentang kewujudannya
keagungan dan kebijakannya. Az-Zamakhsyari. Jenis nikmat ini dicontohkan seperti berikut. Yang pertama, penciptaan manusia dari tanah, kemudian hidup berketurunan dan menyebar di atas permukaan bumi dalam kehidupan sosial yang harmoni. Yang kedua, penciptaan langit dan bumi, siang dan malam yang silih berganti dan perubahan cuaca dari panas ke dingin atau sebaliknya. Ketergantungan bumi dan segala isinya, termasuklah manusia kepada air hujan yang menjadikan bumi subur dengan tumbuhnya pelbagai tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup dalam ekosistem hidup yang sudah diaturkan dengan bijak dan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keperluan makhluk kepada angin dalam pelbagai peringkat seperti keperluan pendebungaan pada sebahagian tumbuhan kepada angin, keperluan semua jenis kapal yang ada di laut kepada angin apabila berlayar. Yang kelima, keperluan semua makhluk hidup untuk berehat seperti manusia yang perlu kepada tidur. Yang keenam, nikmat yang mulia yang terdapat dalam syurga seperti kepelbagaian jenis air yang bersih dengan rasa, bau dan warna yang tidak berubah. Di sana ada air tawar yang ketawarannya terjaga selalu dan tidak pernah berubah kepada rasa yang masin. Susu segar yang tidak pernah basi, tuak manis yang segar dan tidak memabukkan, dan madu asli yang ditapis dan tidak bercampur dengan produk lain yang dihasilkan oleh madu lebah seperti propolis ataupun beeswax. Yang ketujuh, di dalam syurga semua jenis tumbuhan dan makanan sentiasa terhidang dengan kadar yang cukup, bahkan berlebihan dan tidak pernah kurang daripada keperluan. Yang ke-8, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turut merasakan jenis nikmat seperti ini. Contohnya, baginda merasakan dadanya penuh dengan iman, kenabian, ilmu dan hikmah. Baginda turut merasakan bebannya dalam berdakwah diringankan oleh Allah melalui ayat-ayat yang menghibur baginda supaya tidak bersedih sekiranya orang kafir berdegil tidak mahu menerima dakwahnya. Seterusnya, baginda turut merasakan nikmat ini melalui kedudukan dan darjatnya yang ditinggikan di sisi Allah dan di antara manusia, sehingga semua mengetahui bahawa baginda adalah kekasih Allah yang jujur dan paling berpengaruh di dunia ini dalam membentuk tamadun manusia yang berakhlak mulia. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, boleh tak contohkan nikmat besar yang terkandung dalam Ar-Rahman? Jadi sebaik sahaja kita menyebut Ar-Rahman, pada hakikatnya kita berharapkan nikmat Allah yang besar, sama ada sadar atau tidak. Jadi inilah contoh-contohnya nikmat yang besar yang dicontohkan oleh ahli tafsir ya. Okey. Sila lanjut. Jadi nikmat besar ini dalam buku-buku tafsir biasanya disebut sebagai Jalailun Ni'am. Nikmat yang besar, nikmat yang agung ya. Okey, sila lanjut. Manakala sifat Ar-Rahim menzahirkan rincian nikmat yang terdapat pada usul nikmat tersebut.
nikmat yang berlaku dalam proses yang sungguh sangat halus dan ada masanya kita leka dengan nikmat ini kerana ia terlalu halus. Nikmat seperti ini yang dikenali dengan perkataan daqaiqun ni'am, memerlukan tingkat kepekaan yang tinggi dan ilmu pengetahuan. Jenis nikmat ini dicontohkan seperti berikut. Yang pertama, nikmat hujan dirasakan oleh semua orang. Walaupun demikian, turunnya hujan berlaku dalam proses yang sungguh sangat halus. Ia bermula daripada evaporasi, penguapan air laut, sungai dan embun sehingga terbentuk awan hujan melalui bantuan angin. Kebanyakan orang tidak mengetahui proses ini. Mereka mendapatkan berkat hujan tanpa mengetahui proses berlakunya. Yang kedua, nikmat matahari sebagai sumber energi. Panas dan cahaya dirasakan oleh semua orang. Meskipun demikian, kebanyakan manusia tidak mengetahui proses terjadinya energi, panas dan cahaya yang begitu halus melalui pembakaran hidrogen yang berjuta-juta tan setiap detiknya di matahari sehingga terhasilkan panas dan cahaya. Bahkan orang yang mengetahuinya pun ada masanya tidak peka kepada kuasa mutlak Allah yang menguruskan sumber energi matahari ini dengan begitu sempurna kerana terhijab oleh kefahaman sesat seperti naturalisme dan sebagainya. Yang ketiga, nikmat mata sebagai alat melihat dirasakan semua orang. Namun, tidak semua manusia mengetahui proses keluarnya air mata yang berlaku begitu halus. Kebanyakan orang menggunakan mata namun tidak pernah memikirkan kenapa mata tercipta sedemikian. Bola mata bulat, darah tidak keluar dari sel-sel darah mata. Semuanya berlaku dengan proses yang sangat halus. Jika perkara ini disedari dan diketahui, ia dapat mendorong kita lebih bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi sekiranya dia yang bertanya macam mana pula contoh nikmat yang ada pada Ar-Rahim. Jadi dalam buku-buku tafsir nikmat yang halus yang masanya kita leka ya tak menangkap, tak merasakan nikmat itu disebut sebagai daqaiqun ni'am. Nikmat yang sangat halus ya. Yang sangat tipis. Ya, sebagai contohlah dicontohkan di sini macam matahari. Kita tahu matahari adalah nikmat, dia adalah usulun ni'am. Dia adalah nikmat yang besar, jalalun ni'am. Tapi macam mana proses berlakunya terang dan cahaya itu yang kadang kita tak perasankan. Kita hanya menerima panas, cahaya setiap harinya tapi kita tak tahu macam mana itu berlaku. Ternyata dengan perkembangan ilmu sains tahu bahawa ternyata berlaku pembakaran hidrogen di sana. Jadi matahari supaya boleh memberikan cahaya dia perlu membakar hidrogen. Ada pembakaran hidrogen di sana bertantan setiap detiknya. Jadi Syed Nursi pernah mengatakan kalau manusia yang nak menyalakan matahari itu biar satu dunia kayunya dikumpulkan akan habis kayu dunia. Keperluan kita kepada cahaya matahari belum habis-habis. Tapi coba tengok betapa halusnya Allah menguruskan sumber tenaga kita. Allah sudah tetapkan bahawa matahari ini di pembakarannya supaya boleh menghasilkan tenaga cahaya dan terang dengan hidrogen, bukan dengan kayu bakar. Sebab kalau kayu bakar habis
habis kayu bakar dunia, tak akan habis-habis kita punya keperluan terhadap matahari. Jadi kita hanya merasakan matahari, tapi kadang kita leka macam mana itu boleh berlaku ya, dengan sangat lembut macam air hujan lah. Ya, kita setiap harinya, apalagi sekarang musim hujan kan, setiap harinya kita tengokkan hujan turun, kita boleh merasakan air, tapi kita tak pernah memikirkan macam mana hujan berlaku, diuruskan Allah dengan begitu lembutnya. Itu adalah daqaiqun ni'am, nikmat yang sangat detail ya. Okey. Jadi kalau kita ada ilmu, kita tahu proses hujan itu berlaku, proses sumber tenaga matahari itu berlaku, maka itu lebih memantapkan kita punya keimanan ya. Kita lebih bersyukur kepada Allah. Okey. Yang keempat, wanita ada ketikanya mempercantik kuku tangan dan kaki dengan aneka warna cat kuku. Namun kita leka dengan perkara yang sangat penting, iaitu manfaat kuku yang sungguh banyak. Perubahan warna kuku dari satu warna ke warna lain menjadi petanda jangkitan penyakit tertentu, seperti warna kebiruan pada pangkal kuku yang menandakan sirkulasi darah tidak lancar. Semuanya berlaku dengan begitu halus sebagai petanda kewujudan dan kuasa mutlak Allah yang telah mengaturnya sedemikian. Berdasarkan perbezaan nikmat yang terzahir melalui kedua-dua sifat rahmat Allah tersebut, Molla Abdullah Majid An-Nursi dalam catatan kaki beliau terhadap penjelasan Said An-Nursi di dalam Qiz Ijaz, salah satu kandungan buku Saiqal al-Islam, yang menghuraikan Sulam al-Mantiq karya Syekh Abdul Rahman al-Akhduri, berpandangan bahawa kedudukan sifat Allah Ar-Rahman yang selalunya mendahului sifat Ar-Rahim dalam penyusunan, sekiranya kedua-dua disebut dalam rangkaian perkataan seperti yang ada pada basmalah, mengingatkan manusia tentang kepentingan perasaan yang sentiasa peka terhadap nikmat-nikmat Allah, khususnya jenis nikmat yang diadakan dengan sempurna dengan cara yang sungguh sangat halus, nikmat yang perlu kepada pengetahuan dan penghayatan. Pola binaan basmalah seperti ini mengingatkan manusia supaya sentiasa peka dan tidak leka mengingati jenis nikmat seperti ini. Sekiranya ingatan ini diambil berat, maka keimanan semakin kukuh bertapak di dada. Kenyataan ini membawa Al-Baidawi dalam tafsirnya kepada tafsiran yang merungkai rahsia di sebalik pola binaan basmalah seperti ini. Al-Baidawi berkata, kedua-dua sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, diambil daripada akar kata Rahimah. Perkataan Ar-Rahmah dalam erti lughawiyahnya bermaksud keadaan hati yang lunak dan rasa iba yang membawa kepada sikap murah hati dan ihsan. Sudah tentu keadaan hati seperti ini hanya dapat digambarkan dalam diri manusia. Adapun pada Allah adalah mustahil. Oleh itu, makna Ar-Rahmah sekiranya dikaitkan dengan Allah, maka
ia bermaksud sifat ihsan, kasih sayang, dan sifat bermurah berdasarkan pola binaan kedua-dua sifat ini. Sifat Ar-Rahman lebih luas cakupan maknanya berbanding sifat Ar-Rahim. Hal ini kerana sifat Ar-Rahman merangkumi nikmat Allah sama ada di dunia mahupun di akhirat. Sama ada nikmat itu usul nikmat atau bukan, besar mahupun kecil. Adapun sifat Ar-Rahim melingkungi nikmat ukhrawi yang mana kesemua nikmat di akhirat kelak adalah nikmat besar. Walaupun demikian, sifat Ar-Rahman mendahului sifat Ar-Rahim pada susunan basmalah kerana nikmat yang ada di dunia adalah lebih terawal didapati berbanding nikmat yang ada di akhirat. Selain itu, sifat Ar-Rahman sudah seperti nama bagi zat Allah, macam lafaz Jalalah Allah yang hanya boleh disandang oleh Allah sahaja, yang membawa kepada maksud bahawa Allah adalah pengurnia nikmat yang hakiki dengan penuh kasih sayang. Adapun makhluk mahukan kelembutannya, kasih sayang dan kemurahannya melalui kurniaan nikmat yang berterusan. Manakala sifat Ar-Rahim mengandungi nikmat yang keluar daripada usul nikmat tersebut sebagai penyempurna terhadapnya. Ya, jadi harap-harap ya semua penonton dah tahu kenapa sifat Ar-Rahman lebih duduk awal pada basmalah berbandingkan Ar-Rahim. Ya, sudah dijelaskan, semua sudah diberikan penjelasan dan jawaban dari berbagai perspektif lah. Ya, oke, sila lanjut. Penulis melihat ada keperluan menyebutkan satu lagi tafsiran yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Ar-Razi. Dianggarkan wafat selepas tahun 666 Hijrah bersamaan 1268 Masihi. Dalam kitabnya Musaj Jalil fi As'ilah wa Ajwibah An-Gharaib Ayi At-Tanzil. Okey. Hal ini kerana penjelasannya mengenai pola binaan basmalah datang daripada aspek yang berbeza dengan penjelasan yang dikemukakan oleh ulama sebelumnya. Beliau berkata, lafaz Jalalah Allah duduk paling awal dalam susunan basmalah kerana Allah adalah nama kepada Tuhan pencipta kita. Tidak dibenarkan sesiapa pun daripada makhluk Allah untuk mengaku bahawa dirinya adalah Allah. Manakala sifat Ar-Rahim selain nama bagi Allah, ia juga dapat menjadi nama bagi sesiapa sahaja yang mahukan mengambil sifat ini sebagai nama untuk dirinya, seperti seseorang yang mengaku bahawa namanya adalah Ar-Rahim atau Abdur Rahim. Adapun sifat Ar-Rahman adalah nama bagi Allah sahaja dan tidak dibenarkan seseorang untuk menamakan dirinya dengan Ar-Rahman, kecuali nama ini sudah dirangkaikan dengan perkataan lain dalam suatu rangkaian nama seperti Abdur Rahman.
Oleh itu, kedudukan Ar-Rahman pada basmalah datang selepas lafaz jalalah Allah dan sifat Ar-Rahim. Keperluan manusia dan semua makhluk Allah yang berterusan kepada basmalah. Keperluan makhluk yang berterusan kepada basmalah difahami melalui pola binaan basmalah yang dimulakan dengan huruf ba yang berbaris kasrah bi pada bismillah. Berdasarkan kaedah bahasa Arab, sekiranya binaan ayat dimulakan dengan huruf, maka huruf itu selalunya dikaitkan dengan suatu perkataan yang munasabah dengan konteks ayat yang dianggarkan wujud secara maya sebelum lafaz basmalah. Pada konteks basmalah ini, perkataan yang dikaitkan adalah kata perintah qul yang bermaksud katakanlah, atau kata perintah iqra yang bermaksud bacalah. Kesemua kata perintah tersebut yang dianggarkan wujud secara maya sebelum basmalah menggalakkan manusia supaya sentiasa membaca basmalah dalam apa jua keadaan. Mengaitkan setiap aktiviti dengan basmalah supaya mendapat berkat. Kefahaman seperti ini telah dizahirkan oleh Nabi Sulaiman apabila memulakan suratnya kepada Ratu Balqis di Yaman dengan ucapan basmalah seperti mana yang direkodkan dalam surah An-Naml ayat 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Nabi Sulaiman meyakini bahawa hanya dengan kuasa mutlak dan iradat Allah, Ratu Balqis dan orang-orangnya akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk dan patuh kepada kehendak baginda. Oleh itu, baginda memulakan suratnya kepada Ratu Balqis dengan basmalah sebagai isyarat bahawa apabila baginda mahukan Ratu Balqis dan rakyatnya tunduk kepada kekuasaannya, baginda mengaitkan dirinya dengan Allah, penguasa yang sebenar, yang memiliki kuasa mutlak untuk menguruskan segala sesuatu. Sekiranya Allah mahukan Ratu Balqis dan rakyatnya tunduk dengan berkat basmalah ini, maka tiada sebarang kekuatan manusia pun yang dapat berdiri menghalang sama ada askar Ratu Balqis atau askar kerajaan lain yang mahu membantunya. Ratu Balqis pun mengetahui maksud di sebalik surat mulia itu, dan ini diketahui melalui keputusannya yang bijak menjawab permintaan baginda Nabi Sulaiman seperti yang direkodkan dalam surah An-Naml. Surat baginda tersebut turut memahamkan bahawa basmalah adalah doa yang membangunkan dalam diri rasa kepercayaan bahawa orang yang berdoa dengan basmalah adalah sentiasa bersama dengan Allah. Dengan basmalah, yang tiada menjadi ada, sedikit menjadi banyak, dan perasaan lemah berubah menjadi sumber tenaga yang sangat dahsyat. Inilah berkat basmalah. Syekh kami di Al-Azhar, Prof. Dr. Muhammad Bakar Ismail, dalam kitabnya Asma'ullah Al-Husna, At-Taruha wa Asraruha, berkata, setiap hamba sepatutnya meminta pertolongan
dan perlindungan Allah dengan sepenuh hati, roh, akal dan panca indera, kerana tidak ada tempat berlindung selain darinya. Perasaan jiwa yang sentiasa memerlukan kehadiran Allah dan perasaan yang ingin selalu kembali kepadanya merupakan tafsiran terhadap tauhid pada peringkat yang tinggi yang memahamkan bahawa Allah adalah tempat bernaung dan tempat kembali orang-orang yang lebih awal pergi ke alam barzakh dan orang yang akan mengikuti mereka di lain waktu menuju ke tempat tersebut. Ketahuilah, semua entiti kehidupan tanpa Allah yang Maha Esa adalah nol besar, tidak punya erti apa-apa. Dengan meminta kebersamaan Allah, nol menjadi 10, 2 nol menjadi 100 dan seterusnya. Makna ini telah diterjemahkan oleh salah seorang penyair tauhid di dalam syairnya. Allah qul wa dhar'il wujuda wa ma hawa in kunta murtada bulugha kamalin fal kullu dunallah in haqqaqtahu adamun ala tafsil wa ijmali. Ya. Jadi macam ni ya. Kita sudah tahu betapa dalam maknanya basmalah. Ya. Kita sudah tahu macam mana kedudukan setiap asma'ullah ta'ala yang duduk pada basmalah. Kita sudah tahu macam mana makna al-musahabah yang duduk pada huruf basmalah, kebersamaan. Jadi seolah-olahnya basmalah ini ya mengingatkan kita untuk membaca basmalah dalam apa saja perbuatan yang kita lakukan. Ya, minum teh di cawan, sebelum minum teh bacalah basmalah. Sebelum makan nasi goreng bacalah basmalah. Buka pintu bacalah basmalah. Tutup pintu bacalah basmalah. Seolah-olahnya apa jua perbuatan yang kita buat kita kena bacakan basmalah. Macam penyair tadi dia mengatakan meskipun engkau memiliki dunia dan isinya, tetapi kalau tidak mendapat keberkatan basmalah, tidak mendapatkan keberkatan kebersamaan dengan Allah, maka semuanya itu adalah adamun, tak ada maknanya. Biar sikit tapi berkat. Ya. Jadi macam tadi ya, 2-0 tapi dengan berkat kebersamaan Allah pada basmalah dia boleh menjadi 100. Ya. Jadi ini yang kita perlu ambil kira. Kita kena membiasakan diri apa-apa juga yang kita baca, ya apa-apa yang kita buat kena baca basmalah. Tapi dengan penjiwaan dan pemaknaan. Okey, sila lanjut. Maksudnya, katakanlah Allah, dia tempat bergantung. Jangan bergantung kepada alam semesta dan isinya. Jika engkau ingin mencapai kesempurnaan sebagai hamba Allah, setiap pencapaian yang engkau raih tanpa diberkati Allah adalah sia-sia belaka. Sama ada dalam erti yang mikro ataupun makro. Kenyataan tersebut mengenai basmalah membawa kepada kefahaman mengenai kedudukan basmalah yang sangat tinggi, yang sangat ketara apabila basmalah duduk pada awal permulaan setiap surah, kecuali surah At-Taubah. Oleh itu, Said An-Nursi berpandangan dalam Rasailun Nur pada juzuk kitab Al-Kalimat bahawa basmalah mengandungi kekuatan maknawi yang tidak dapat dikalahkan dan berkat yang tidak akan pernah habis. Ini selari dengan sabda baginda
Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan. Ya. Jap ya, cuba tengok ya. Tadi ayat surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis kan. Bismillah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Jadi coba tengok Nabi Sulaiman ya, sebelum dia menyatakan maksudnya kepada Balqis, dia menyebut dulu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya. Sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Allah ta'lu alayya, wahai Balqis, janganlah engkau berlaku sombong kepadaku. Janganlah engkau merasa dirimu tinggi daripada aku, berbandingkan aku. Wa atuni muslimin, dan engkau dan askarmu semua datanglah kepadaku dalam keadaan tunduk. Jadi kalau kita faham ini, faham pola binaan ayatnya, seolah-olahnya Nabi Sulaiman ada pesan tersiratnya di situ ya, melalui surah itu kepada Balqis. Seolah-olahnya Nabi Sulaiman mengatakan, wahai Balqis, tak ialah engkau berlaku sombong, ya, kekuatan aku bukan kekuatan askar biasa. Kekuatan askarku datang daripada Allah. Kerajaanku dibangunkan atas iradat dan kudrat Allah. Jadi engkau, kalau engkau nak berdepan dengan aku, maka engkau akan berdepan dengan kuasa mutlak Allah. Mampukah engkau? Jadi dari situlah Balqis selepas dia dapat surah itu, dia berkata kepada pembesar kaumnya, inni ulqiya ilayya kitabun karim, wahai pembesar kaum, telah datang kepadaku surat yang mulia. Sebab kemuliaan surah Balqis Nabi Sulaiman itu karena ada lafaz basmalahnya. Jadi nanti kalau saudara Farhan nak menulis surat, bacalah bismillah. Tulislah bismillah, baru kau utarakan maksudmu. Di situlah suratmu akan menjadi mulia. Kalau tak ada basmalahnya tak mulia, meskipun elok isinya, berpuisi, tak mulia juga. Okey? Okey. Jadi daripada situ Balqis tahu Nabi Sulaiman ini bukan orang biasa. Dia bukan orang biasa, dia orang luar biasa ini. Kena hati-hati berdepan dengan Nabi Sulaiman ini. Akhirnya akhirnya siapa ini? Balqis, dia cakap macam ni, kita tes Nabi Sulaiman. Apakah dia seorang raja yang mahukan upeti? Kalau dia mahukan upeti, kita bagi upeti. Jadi dia hantar upeti, ternyata Nabi Sulaiman tak nak upeti. Dari situlah Balqis tahu, betul-betul lah Sulaiman ini bukan orang biasa. Kebanyakannya raja-raja dunia, kalau dia dibagi upeti, dia langsung reda, dia langsung terima. Ya kan? Okey, dilanjut. Ini selari dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepentingan bacaan basmalah sebelum memulakan sebarang aktiviti seperti berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalan la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta'. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara penting yang tidak diawali dengan menyebut Allah, maka ia terputus. Hadis Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Hadis ini sangat popular di kalangan orang ramai, namun ramai juga yang tidak mengetahui darjat hadis ini. Oleh itu, penulis akan menyebutkan darjat hadis ini berdasarkan keterangan ahli hadis. Hadis ini ada masanya diriwayatkan dengan riwayat marfu' yang dikaitkan langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada ketikanya diriwayatkan sebagai hadis mursal daripada Abu Hurairah. Hadis ini yang sebenar adalah hadis mursal. Kemudian teks hadis ini matan, pada penghujung hadis
adalah berbeza-beza. Ada kalanya datang dengan pola binaan seperti ini. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bibismillahi fahuwa ajzamu. Ada waktunya juga datang dengan pola binaan ini. Fahuwa abtaru. Dan terkadang juga dengan binaan fahuwa aqta'u. Oleh itu, terdapat perbezaan pandangan ahli hadis dalam menentukan darjat hadis ini. Walaupun demikian, majoriti ahli hadis berpandangan bahawa hadis ini adalah hadis hasan. Syekh Al-Hasan Ar-Rubai berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Awana, Ad-Daruqutni dan Ibnu Hibban serta Ibnu As-Salah. Ibnu As-Salah yang menyatakan kedudukan hadis ini sebagai hadis hasan. Ibnu Said An-Nas dalam syarahannya terhadap Sunan At-Tirmizi berkata, sesungguhnya kebaikan hadis ini sangat ketara dan tidak dinafikan. Okey, Walau saya lanjut dia, kita habiskan sedikit ya. Pada sudut jalan Syekh Ahmad Al-Ghamari justru melihat hadis ini sebagai palsu yang sengaja dibuat-buat untuk tujuan tertentu. Untuk tujuan at-targhib yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan menunjukkan kebaikannya. Ya, jadi beliau berkata apa yang dianggap ulama-ulama khalaf seperti para pensyarah kita bahawa penyebutan basmalah lebih awal daripada hamdalah adalah berdasarkan kedudukan hadis tentang basmalah yang sahih, manakala hadis tentang hamdalah adalah hasan atau hadis mengenai basmalah sesuai dengan syarat sah hadis menurut Imam Bukhari dan hadis mengenai hamdalah tidak memenuhi syarat tersebut atau hadis kedua baik dan hadis pertama sangat baik. Bahkan sebahagian mereka menyatakan bahawa sesungguhnya hadis berkaitan Rasulullah itu masyhur. Yang paling teruk keberanian setengah pihak menyatakan bahawa hadis ini adalah hadis mutawatir. Semua pandangannya adalah keliru dan membimbangkan, yang terbit daripada taklid buta, khususnya daripada mereka yang mendalami ilmu hadis. Demikian pula pernyataan bahawa hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Sahih Abu Awana dan Sahih Ibnu Hibban adalah tidak benar. Sesungguhnya hadis ini tidak didapati sama sekali dalam kitab-kitab tersebut. Walaupun demikian, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Jami' Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami dan turut disebutkan selanjutnya oleh Ar-Rahawi dalam kitab Al-Arba'in, dan Imam Ahmad juga menyebutkan riwayat ini. Okey. Kita habiskan satu paragraf ini, kemudian kita berhenti. Penulis dalam masanya lebih cenderung menguatkan pandangan Syekh Ahmad Al-Ammar Al-Ghamari. Hal ini karena kesemua buku yang dikatakan memuat hadis ini ternyata tidak menyebutkannya, dan itu terbukti selepas penulis melakukan semakan kepada kesemua buku tersebut. Justru hadis yang penulis temui dalam banyak-banyak kitab hadis yang dirujuk adalah hadis mengenai hamdalah dengan teks yang lebih kurang sama dengan hadis tersebut. Berikut ini adalah hadis hamdalah. Anis Zuhri an Nabi Salamata an Nabi Hurairah qala qala kullu kalamin la yubda'u bilhamdi lillahi fahuwa ajazam. Okey, saya rasa sudah cukup ya. Nanti kita lanjut pada minggu hadapan. Sekarang adalah masa untuk Q&A, soal tanya jawab. Jika ada penonton yang peserta yang nak bertanya, sila diadu-adukan. Bismillah. InsyaAllah kalau ada soalan boleh ditunjukkan. Okay.
InsyaAllah Ustaz, ada soalan bukan daripada Facebook, daripada kru TPN. Oh, Kita punya AJK di belakang ada soalan. okey, boleh. Dia tanyakan bagaimana isti'azah sebagaimana isti'azah ada bacaan lain, basmalah adakah bacaan selain bismillahirrahmanirrahim? Ya, Maksudnya, kalau isti'azah memang banyak variasi bacaannya kan. Seperti yang telah kita sebutkan, tapi basmalah hanya itu saja, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebab kalau once you cakap billahirrahmanirrahim, itu maknanya dah lari sangat dah. Sebab billahirrahmanirrahim itu dah sumpah dah. Ya, sementara bismillahirrahmanirrahim adalah ar-raja, pengharapan kepada Allah. Dan pengharapan itu tersahir melalui bacaan bismillahirrahmanirrahim. Oleh itu basmalah hanya variasinya hanya itu saja, bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kalian pula nanti nak berjitihad buat variasi baru basmalah macam ta'awuz pula. Jangan ya. Jangan buat bid'ah oi. Okey. Itu je bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi insyaAllah cara menyebut basmalah hanyalah bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi baik, rasanya sekiranya engkau mendapatkan variasi baru basmalah, maka perhatikan sandaran variasi itu. Apakah ada sandarannya atau tak ada. Kalau tak ada, yakinlah bahawa itu hanyalah reka-rekaan orang lah. baik. Jadi terima kasih kepada panel kita pada hari ini, Dr. Muhammad Widow Sempo dan jurubahasa isyarat kita, Syaza. Jadi insyaAllah selesai kita punya sesi tafsir Permata Nusantara untuk sesi ke-8 pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan Saya rasa sebelum kita berpisah, alangkah baiknya Farhan yang Masya Allah on the spot dia langsung boleh ready untuk masuk studio. Akibat kekangan teknikal kita punya moderator yang pertama tadi kan Iskandar kan. Okey, saya rasa elok kalau Farhan juga perkenalkan diri kepada penonton ni. Saya belum perkenalkan diri. Okey, minta maaf. Nama saya Farhan bin Muhammad Ruzi, pelajar tahun 3 Fakulti Ekonomi dan Muamalat, pelajar perakaunan dan sekarang ini memegang jawatan rakan siswa Yadim sebagai timbalan pengurusi. Masya-Allah. Dan juga orang yang kedua selepas presiden. Iyalah, orang kuat ini. Dan juga timbalan pengarah untuk kita punya program pada hari ini, Tafsir Permata Nusantara. Masya-Allah. Farhan dari mana? Saya sekarang dekat Enstad ya, Doktor. Dekat Enstad. Kau asal dari mana sebenarnya? Asal Selangor. Lahir Kuala Kubu. Okey. Sekarang dulu di Bandar Enstad Ya, dekat je. Dekat je dengan nilai, sekali lompat dah sampai di kampus tu. Betul. Okey. Jadi untuk minggu ni kita dah selesai sesi yang ke-8. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Kita akan teruskan sesi tafsir Permata Nusantara kita pada setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad bermula jam 6.45 pagi, insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Dr. Widow Sempo dan jurubahasa isyarat kita, Syaza. Sekian. Terima kasih, Syasha. Jadi insyaAllah kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum. Ya.
Syah, kalau terima kasih kan dalam bahasa Jawa matur suwun kan? Kalau sama-sama dalam bahasa Jawa apa? Tak tahu pula. Kalau Farhan sama-sama dalam bahasa Jawa apa? Saya tak tahu. Saya pun bukan Jawa. Syah, selepas ini balik tanya ayah mak sama-sama dalam bahasa Jawa apa? Okey, minggu hadapan kau beritahu aku ya. Mak saya bukan orang Jawa. Oh, apa tanya je. Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih doktor. InsyaAllah Okey. kita jumpa lagi minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.